bahawasanya dalam agama ni ada ruang kita boleh berbeza, ada ruang kita boleh berijtihad. Bahkan Nabi sendiri pernah ditegur oleh seorang sahabat yang namanya Hubab Ibnul Munzir. Dalam hadis, riwayat ni dhaif, sanad dia terputus, tapi dalam sirah dipakai kerana dhaifnya lemah dan dia tak ada kaitan dengan hukum hakam. Hubab Ibnul Munzir seorang sahabat Nabi. Dia ni pakar jugalah dalam perang. Bila Nabi nak pergi perang Badar, Nabi pilih satu tempat. Itu first time Nabi nak pergi perang. Biasalah first timer ni kan. First timer ni dia tak berapa nak pakar lagi lah. Nabi ni general perang. So itu pengalaman pertama dia nak pergi perang. Sebelum tu dia tak pernah berperang. Kalau orang kafir Quraisy dok seksa dia, Nabi kata kufu aidiyakum, tahan tangan kamu, jangan lawan. Itu di Mekah. Bila sampai di Madinah, asalnya Nabi nak pergi rampas harta Abu Sufyan ya. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan Nabi terpaksa bertempur dengan tentera Quraisy yang seramai 1000 orang. Nabi dok ada dalam 300 lebih. 313, ada yang kata 315, ada yang kata 319. Riwayat tu berbeza-beza kerana zaman tu zaman orang dok tengok, dok anggar je lah. Dok anggar 313 ni. Ada yang kira dengan spy sekali, so 315. Ada yang kira dengan sahabat yang nak pergi tapi tak dapat nak pergi. Macam Osman, isteri dia sakit, dia tak nak pergi. Tapi Nabi kata dia dapat pahala. Dia kata kira sekali lah. Tu jadi 319 tu. Tapi ada seorang ustaz dia duk ceramah, dia kata nombor 13 ni orang kafir takut. Pernah dengar ceramah? Dia kata nombor 13 ni nombor keramat. Orang putih pun takut. Tu yang 13 ghost tu. Nombor 13 dia kata. Sebab Nabi 13 tahun kat Mekah, lepas 13 tahun terus Islam menang kat Madinah. 313 perang Badar menang, 13. Dan 2013 dia datang tempat saya dulu, saya tengah buat PhD. Dia datang tahun 2013. 2013 tahun kemenangan Islam. Budak-budak Jordan pun dok kata hebat ustaz ni. Padahal nombor 13 pun. Sebenarnya tak betul. Menang Islam kan dengan nombor, menang Islam dengan usaha. 313 tu kalau tak cukup iman tak jadi juga. Baik. Bila Nabi ditakdirkan untuk berperang, Nabi pilih satu tempat. Dia pun datang kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ahaza manzilun anzalakahu Allahu laisa lana an nataqaddama minhu wala nata'akhir am huwal harbu wal ra'i wal makidah." Ya Rasulullah, tempat yang kau pilih ni, adakah tempat ini Allah Ta'ala yang turunkan daripada wahyu sehingga kita tak ada ruang nak ke depan sikit atau ke belakang sikit? Ataupun tempat ni kau yang pilih berdasarkan taktik perang dan pandangan kau sendiri? Nampak? Dia beza pendapat dengan Nabi. Tapi dia tanya dululah adab dengan Nabi ni. Takut-takut tu wahyu tak boleh nak lawan. Maka Nabi kata bal huwal harbu wal ra'i wal makidah. Yang aku pilih tempat ni bukan wahyu. Yang aku pilih tempat ni berdasarkan aku punya pilihan sendiri, taktik aku sendiri. Dia kata, "Ya Rasulullah, laisa huna bil manzil." Dia kata, "Ya Rasulullah, ini bukan tempat yang baik. Fanhad bina hatta na'tiya ma'a Badar." Kita kena naik tinggi sikit supaya kita boleh pergi ke kawasan Telaga Badar. Kita berkubu di sana, berhimpun di sana supaya kita perang, kita ada punca air. Orang kafir berperang, mereka tak ada air. Itu kelebihan bagi kita. Nabi tak pernah kata, "Ni apa beza-beza pendapat ni? Ikut je lah apa yang aku cakap." Tak, no. Nabi ikut cakap dia. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bila mana dia menang dalam perang Badar, bila menang dalam perang Badar, Abu Sufyan tak puas hati. Sebab dalam perang Badar ni
ramai tokoh-tokoh besar Quraisy mati. Abu Jahal mati. Ramai yang mati. Jadi Abu Sufyan dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, dia bagi tahu kat Muhammad, "Ya Muhammad, tahun depan kita perang lagi." Dia orang ni jenis gentleman punya perang. Bukan perang main sembunyi-sembunyi tak. Tahun depan, ingat, tahun depan. Tunggu kat sini, kita perang lagi. Jadi berlakunya perang Uhud pada bulan Syawal. Badar berlaku pada bulan Ramadan. Setahun lepas tu, pada bulan Syawal, berlakunya perang Uhud. Sebelum berlaku perang Uhud, Nabi sampai berita kat dia. Spy bagi berita yang tentera Uhud, tentera Quraisy telah keluar ke medan Uhud. Maka Nabi pun naik mimbar. Nabi bagi tahu kat sahabat dia. Nabi kata, "Ni orang Quraisy dah keluar ni. Nak perang dengan kita. Kita macam mana? Nak tunggu kat Madinah ke? Nak bertempur di Uhud?" Nabi secara peribadi, Nabi lebih setuju untuk berkampung dan berkubu di Madinah. Jangan keluar. Oleh kerana pandangan Nabi ni lebih mudah, ketua orang munafik, Abdullah bin Ubay, setuju. Kita macam tu lah, kita tunggu lah. Sebab orang munafik ni memang malas perang. Dia kata, Nabi punya pandangan ni bagus. Berkubu di Madinah. Sebahagian sahabat juga setuju dengan Nabi ya. Tapi ramai di kalangan sahabat tak setuju. Mereka kata kita kena keluar bertempur di Uhud. Pasal apa? Pasal kebanyakan sahabat-sahabat ni, dia rasa iri hati. Dia rasa cemburu dengan sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Suara saya kuat sangat ke? Okey. Sebab saya risau duduk sebelah speaker. Sahabat-sahabat yang majoriti yang berada dalam masjid pada masa tu, majoriti nak pergi keluar ke Uhud. Pasal apa nak keluar ke Uhud? Mereka cemburu dengan sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar, sedangkan mereka tak mampu pergi. Ramai yang tak terlibat dengan perang Badar. Sebab apa? Sebab Nabi masa keluar perang Badar, dia bukan nak pergi perang pada asalnya. Dia nak pergi rampas harta Abu Sufyan je. Tiba-tiba Abu Sufyan hantar wakil, panggil orang Quraisy perang. Jadi perang. Jadi ramai tak terlibat. Bila menang perang Badar, Allah Ta'ala beri pengampunan kepada orang Badar. Sehingga Allah Ta'ala kata, "If'alu ma syi'tum, fa inni qad ghafartu lakum." Buatlah apa yang kamu nak buat lepas ni, kerana aku telah mengampunkan kamu semua. Syurga untuk kamu, wahai ahli Badar. Jadi orang yang tak terlibat dengan perang Badar ni, dia rasa Allah mak ruginya aku tak pergi. Jadi dia nak gampui balik. Dia nak tebus balik kekurangan ataupun kerugian mereka yang tak pergi perang Badar tu. Dia orang nak tebus balik. Jadi dia kata, "Ya Rasulullah, kita kena keluar untuk bertempur dengan orang Quraisy di Uhud." Nabi tengok majoriti nak pergi. Maka Nabi pun kata, oleh kerana ramai yang nak pergi, tak apalah. Nabi turun daripada mimbar. Nabi pakai baju besi. Masa Nabi pakai baju besi, sahabat-sahabat yang ramai ni tengok, sebenarnya Nabi macam tak apa nak keluar ni. Macam tak apa nak keluar ni. Maka Nabi naik di atas mimbar, dah siap pakai baju besi. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kalau kau pilih untuk berperang di sini, kita akan perang di sini. Kami majoriti akan ikut Rasulullah." Nabi kata, tidak pantas, tidak patut bagi seorang Nabi apabila telah memakai baju besi untuk dia buka. Jom kita keluar ke Uhud. Berlaku perbezaan pendapat di kalangan sahabat depan-depan Nabi. Depan-depan Nabi berlaku beza pendapat. Dan Nabi tak marah pun. Nabi tak kata, "Kamu jangan pecah belah lah. Jangan beza-beza pendapat. Satu pendapat cukup. Dengar je cakap orang tua-tua." No. Nabi tak cakap macam tu. Nabi beri ruang untuk mereka memberikan pendapat.